على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. وثالثها حيض. Kata musannif rahimahullah ta'ala, yang ketiga daripada arba'ah. Wasalisuha ay wasalis mujibatil ghusl. Dialah darah yang keluar daripada hujung rahim wanita. Keluar yakhruju fi awqatin makhsusah. Pada waktu-waktu yang tertentu. Disebut awqat makhsusah tu, walibnya marrah fi syahr. Sekali dalam sebulan. Tapi minggu mana, tak ada. Yang tu dia ada detail lah, tu yang disebut dengan awqat makhsusah saja. Lain kitab, lain takrif lah disebut yakhruju min aksar rahmil mar'ati ala sabil sihah. Dia ada disebut dengan damun yakhruju min aksal mar'ati lazza'un, disebut menyakitkan. Kalau bahasa kita tu senggugut, sehingga mendatangkan kesakitan pada wanita tu, bahasa kita senggugut lah. Memang dah lama dah dikaji oleh ulama kita. Itu hal-hal yang ada pada darah haid ni. Takrif sekali lalu gitulah. Cuma nak kenal dia dengan pasti tu, ada CP-CP dia yang kena ingat, yang kena faham. Dan wa aqallu sinihi tis'u sinina qamariyatan. Sekurang-kurang tahunnya, umurnya haid tis'u sinin adalah 9 tahun. Qamariyatan, qamariyah, 9 tahun qamariyah. Maksudnya dengan kiraan hijri, bukan masihi. Maksudnya dengan qamari, bukan syamsi. Mudah itu rasanya. Jadi sebut aqallu sini tis'u sinin dengan mana istikmaliha. Hampir sempurna akan dia. Jadi istaf'ala tu dengan mana qaruba. Hampir istikmal, hampir kamalnya. Baik. Jadi bukan betul-betul 9 tahun, tapi istikmal tu. Baik. Naam, dengan makna lakin, tapi maksudnya ada pengecualian masalah yang ni tak cukup 9 tahun. Kalau ikut faham tu, tis'un betul lah. Murad dia kata istikmal. Naam in ra'athu, jika melihat seorang mar'ahu akan dama atau haidah, dam lah. Dia melihat darah ni qabla tamamiha, qabla tamami tis'i sinin biduni sitati asyara yauman, kurang daripada 16 hari. Maksudnya 16 hari sebelum daripada dia sampai cukup 9 tahun qamariyah, dia nampak darah. Darah tu tak sah untuk panggil haid. Mana dobit-dobit kitab fikah kita. Kalau 15 hari sebelum balik, nampak sah untuk nama haid. Kalau sebelum 16 hari, maksudnya 17 hari, 18 hari, 19 hari, sebelum daripada cukup 9 tahun, nampak darah, tak sah untuk nama haid tu. Jadi, dobit dalam kitab, dia kata sekurang-kurang, kan, 9 tahun tu, kadar yang istilahnya dimaafkan untuk boleh ada kurang 9 tahun adalah 15 hari. Untuk sah nama haid. Itulah. Dobit kitabnya tu lah. Dobit. Ulama-ulama kita sebut syarat-syarat dalam fiqh Syafi'i semua macam tu ketaan dia. Kalau dia disebut dengan bahasa lain, kalau 9 tahun tu, jika lulus untuk ada sekali daur haid. Sekali daur haid ialah satu haid dan 15 suci. 16 hari, maka darah tu tak boleh nama haid. Darah yang kurang sebelum 16 hari daripada cukup 9 tahun tu. Kalau 5 hari sebelum 9 tahun,
datang darah, sah untuk nama haid. Sah nama haid. Jadi, tinggalkan solat lah. Jadi dia nak bercara tentang 9 tahun ni pasal apa? Pasal kaedah kita lain syarak. Macam mana kita belajar awal kitab dulu. Kaedah kita 7 tahun dah kena suruh dengan ibadat dan perkara yang lawazim dalam syariat. Aurat dia, batas pergaulan lelaki perempuan, puasa, akhlak, bertutur, semua. Buat bersuci apa awal lagi, ajar dia. Gosok gigi apa. Jadi semua syariat zahirah ni 7 tahun dah disuruh. 10 tahun boleh dipukul. 9 tahun bila balik, dia dah jadi taklif lah. Satu dia bicara dalam masalah 9 tahun boleh tinggal semayang, tak tinggal semayang ni pasal walaupun tak ada taklif lagi pada dia, kalau nisbah tak cukup, belum balik tu, kalau sebelum 10 tahun tak boleh dipukul, tapi dari segi suruhan semayang, umur mula 7 dah disuruh dan tak boleh tinggal. Macam mana orang dewasa kena semayang, macam itulah. Kanak-kanak mula 7 tahun kena suruh semayang, suruh jaga semua perkara yang wajib dalam bab syariat. Satu, dia ambil kira mana yang dengan pasti dia boleh sah nama darah ataupun tidak. Teliti ulama dulu sampai teratur lah. Allah. Baik. Jadi kalau dunasi tata'asyara yauman, kurang daripada 16 hari. Maksudnya kurang 16, 15. Kalau 16 hari sebelum, tak boleh. Dia mesti kurang daripada, jangan kurang daripada 16. Fahuwa haidun. Jadi ma kana qabla sitata asyara yauman, pada sinil buluh dia, fahuwa haidun. Siap. Selesai itu. Itu masalah umur. Wa aqalluhu yaumun wa lailah. Sekurang-kurang haid ialah yaumun wa lailah. Bahasa lain 24 jam. Wa aksaruhu, dan paling banyaknya 15 yauman. 15 hari. Jadi di atas paling banyak 15 hari ini, sekurang-kurang 24 jam. Jumlah untuk nama 24 jam tu sah lagi untuk dipanggil haid. Sekalipun setiap hari itu keluar jumlah yang sikit, tapi jumlah 24 jam ada dalam tempoh 15 hari. Sah nama haid. Sehari misalnya 5 jam. Dia tak keluar berterusan 24 jam. Dia keluar 5 jam. Contoh untuk mudah kira tu, 5 jam berhenti. Esok pula 5 jam berhenti. Esok pula 5 jam berhenti. Keluar haid dia macam tu. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Di hari kelima, bila berhenti je tengok darah, dari segi keedah pula, dia tak tahu darah ni nak berhenti macam mana, apa keadaan ke depan. Melihat darah, tak boleh ibadat. Pasal ada mana ibadat. Tak ada darah, kena ibadat. Pasal tak ada mana ibadat. Pasal ada haid, kan, benda yang mana ibadat dia. Baca Quran tak boleh. Solat tak boleh, puasa tak boleh. Bersama suami isteri tak boleh. Jadi bila tak ada darah, nak tunggu. Kaedah kita, nak tunggu apa? Tak ada manik, solat lah. Kaedah nak tengok berhenti tak berhenti tu, kaedah saya punya bahasa celup lah. Gunakan apa, seumpama kain kapas ke apa ke, untuk lihat darah ada ataupun tidak. Itu satu hal. Asal nak kira ialah, kalau 5 jam tu, hari pertama 5 jam, katalah pukul 1 keluar darah, 5 jam sampai pukul 6. Jadi Zuhur tak semayang, Asar tak semayang. 6.30 tak ada lah. 7 Maghrib tak ada lah. Masuk Maghrib tak ada lah. Takkan nak tunggu tak semayang, padahal tak ada sebab yang menghalang dia semayang. Semayang. Atas soalan ni, kena mandi tak kena mandi. Baru keluar 5 jam. Tak sah nama haid ni. Mandi tu tak wajib ke? Pasal tak ada sebab wajib mandi. Bukan haid, tak sah nama haid pun. Pasal baru 24 jam. Tu kaedah kita lah. Jadi buat apa? Nak mandi biasa tu mandi lah. Tapi mandi atas nama mandi, niat mandi wajib. Dengan ada niat. Yang tu tak ada.
Jadi wuduk semayang. Isyak tu tak ada. Semayang ni. Subuh pun tak ada apa. Esok 5 jam. Contoh saya sebut 5 jam tu. Macam tu lah. Hal yang berlaku tu. Hari kedua. Tentu tak. Pukul 1. Pukul 6 berhenti. Zuhur tak semayang. Asar tak semayang. Maghrib. Semayang lah. Tu nak kena tunggu ke? Nak tunggu apa? Pasal ada orang ajar dengan kaedah tunggu ni. Kaedah kita ada darah, mana ibadat. Tak ada darah, tak ada mana ibadat. Itu. Kita tunggu. Allah. Macam orang tak dia gastrik, tapi tak sakit lagi lah perut. Tak ada tanda-tanda kata nak jadi gastrik tu. Hari ni nak puasa, tak puasa. Tak puasa buat apa? Bukan ada sakit lagi. Puasa lah. Saya gastrik. Waktu gastrik lagi, makanlah. Ni tak ada apa-apa lagi. Apa pun tak ada. Bunga-bunga gastrik pun tak ada lagi. Bersahur macam mana biasa, puasa. Pukul 2, pukul 3 dah lain dah. Duk puasa macam lain dah. Yang ni kalau tak makan, golipnya, sekali mula didih perut. Katalah gitu. Makan lah. Betul? Pagi-pagi nak puasa. Nak puasa lah. Siapa? Tak ada manik. Tak ada benda yang menegakkan tak kena puasa. Takkan pagi-pagi, sarapan pagi lah. Dia punya dobek itulah. Kaedah kita. Islam manik tu taklah dipaham. Pasal kat luar sana macam-macam orang ajar apa haid ni. Ada tunggu-tunggulah. Kalau haid dia 7 hari kata dia. Baru keluar 3 hari dia tak berhenti. Macam mana? Tunggu 7 hari. Darah keluar 3 hari, tunggu 7 hari. Apa pula nak tunggu 7 hari kan? Paling sikit hari semalam, paling banyak 15. Allah. Kenapa nak tunggu 7 hari? Kata dia adat. Adat apa? Tak semestinya mesti wajib setiap bulan 7. Boleh jadi 3, boleh jadi banyak, boleh jadi lebih. Yang kat situ ada pahaman-pahaman salah, bertelarah. Cuba faham. Begitu tak terbaliknya. Selalu 7. Ni 8 ada lagi. Kata dia mandi semayang. Maksud apa? Selalu 7. Awal sangat suka mandi. Pasal darah duk keluar lagi. Mana boleh mandi hari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih sah untuk nama haid. Kata bulan lepas 7. Bulan lepas 7. Bulan ni belum tentu 7. Dari segi kata had maksimum dia 15. Boleh lebih pada 7. Boleh lebih pada 7. Mesti regularly ya. Macam tu. Mesti sama. Tak sama. Tak sama. Di atas angka dia plus minus berapa satu antara 15 tu. Yang kaedah dia ada darah manik ibadat, tak ada darah tak ada manik ibadat. Tak ada istilah tunggu 3 hari tunggu adat haid, tak ada kaedah tunggu tu. Kaedah tunggu. Kalau nak tunggu kena haid 1 hari je, selalu 7. Tu kalau 7. Kalau selalu 14, main bulan ni 1 hari ada. Untuk hari kedua dah tak ada. Takkan nak tunggu 14 hari. Tu tengok-tengok. Memang bukan haid. Tak jenuh qada 14 hari, 13 hari. Jenuh. Kaedah kita kena ambil kawaid asal dalam usul fiqh. Ada fiqh kita pun ada. Tak ada manik ibadat. Ibadat lah. Ada manik, barulah berhenti ibadat. Tak saya buat sebut ni masalah ni. Sebab ada orang ajar macam tu kan. Kalau ada orang ni, dia gila dia takut to'ah. Sat gila, sat tak gila. Untuk ni masuklah Zuhur. Semayang lagi. Tak semayang lagi siapa? Entah nak gila lagi. Tak jadi gila lagi. Entah nak gila apa. Mana boleh nak semayang lah dulu. Dah gila lagi je pasal. Dah hilang akal, jadi gila. Hilang akal, jadi gila. Masa gila tu kau tak salah cerita apa. Ni masa kau tak gila lagi. Buat macam gila buat apa. Nak sebut tangan kata kaedah. Ada manik, tak ada manik ibadat. Siap. Jadi dengan saya sebut tadi 5 hari. 1 hari 5 jam tu. Dia atas sah untuk sekurang-kurang haid 24 jam. Kalau dia tak cukup 24 jam, tak sah nama haid lah. Hari pertama tak kena mandi. Hari kedua tak kena mandi wajib. Hari ketiga baru 15 jam. Hari keempat 20. Hari kelima dah 25 jam. Hari kelima bila berhenti darah, contoh pukul 6 tu. Saya sebut tasbih tu untuk mudah faham je.
wajib mandi. Macam apa? Sahlah untuk lama haid. Andai kata lepas pada hari kelima, hari keenam tak ada, haid dia 6 hari. 5 hari, sorry. 5 hari. Kenapa tak kira 5 pula? Bukan kira 24 jam ke? 24 jam tu atas nama akal. Kaedah kita darah yang selang antara darah-darah yang keluar tu. Kalau memang tak ada langsung darah, tu dipanggil niqa'. Kan? Bersih. Celup apa, tak ada apa. Celup tak ada apa. Celup tak ada apa. Niqa' antara bainal damil haid. Dalam muddatul haid. Dia adalah haid. Jadi tak ada istilah 5 jam haid. 19 jam tak haid, 5 jam haid, 19 jam tak haid. Mana ada kaedah itu. Jadi niqa' baina dumuk tu antara darah-darah tu, bila contoh dengan 5 hari jumlah ada 25 jam, sah nama haid. Haid dia bukan 25 jam. Haid dia ialah 5 hari. Tu benda-benda asas lah. Kiraan dalam bab haid. Nak tengok mana haid, mana tak haid tu. Kat luar ni ramai orang tak tahu. Dan ni pun tengok ramai dah lah yang faham bab-bab ni. Mula-mula saya duduk ngajar kat luar dulu. Tak tahu, saya rasa saya lah orang pertama buat darah haid nifas sehari. Cerita bab semua, tamyiz tak tamyiz, gelebak. Sampai ada orang pelik, tak pernah dengar pun. Saya kata, bukan tak pernah dengar, tak pernah mengaji. Lah ni ramai lah, alhamdulillah. Ramai. Dalam ramai-ramai tu jaga tak ada hak sivil. Ada hak sivil. Dia tak pernah lalu kitab-kitab turas apa ni tak. Ada benda yang tak kemas ya. Dan lalu ke tapi cara faham tu tak betul. Ada juga faham-fahaman yang bertelagah. Khamsata asyara yawman. Baik. Ka'aqali tuhrin baina haidataini. Jadi aksaru haid ni khamsata asyara yawman. Tentulah walailatuha lah. Ka'aqali seperti mana aqalu tuhrin, sekurang-kurang suci, baina haidataini, antara dua haid. Jadi kalau baina haidataini aqallu tuhrin khamsata asyara yawman juga. Jadi suci sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam juga. Suci sekurang-kurang 15 hari 15 malam. Haid maksimum 5 hari 15 malam. Siap. Jadi bila suci sekurang-kurangnya ada 15 hari 15 malam, ada perempuan 3 tahun suci. Waktu tu baru datang haid pula. Boleh? Boleh? Ada macam tu. Ada yang tak pernah main haid langsung. Ada? Sikit lah. Ada yang dah Aisyah dah. Dah monopause. Dah 60 monopause. 65 datang balik haid. Boleh? Boleh? Sah? Bukan dah monopause tu kira expired ni, kira darah apa keluar pun dah tak boleh haid tak. Tak. Ada darah mana ibadat. Walaupun dah umur 80 kali pun. Ada darah mana ibadat. Untuk tengok darah tu. Keluar apa jam. Ada 24 jam sah nama haid. Walaupun dah menopause 20 tahun. Daripada 60 sampai 80. 80 baru keluar pula. Tu suci gila punya. 20 tahun tu je. Biar suci 20 tahun. Masa aqallu tuhri khamsata asyara yawman. Tu sampai insyirina sanatan ni. Boleh? Sah. Sah nama haid. Kalau dalil-dalil, ambil dalil mana? Tu kisah Nabi Ibrahim. Isteri dia tu. Wa mara'atuhu dhahikatun fadhahikat ay fahadat. Isteri Nabi Ibrahim masa tu umur dia 90 tahun. Nabi Ibrahim 120 tahun. Nabi Zakaria apa sama? Tak dapat anak. Wa mar'ati akhir. Isteri dia pula mandul pula. Antara yang sebut mandul tu pasal apa? Pasal tak main haid langsung. Sejak daripada sinul baligh. Tak pernah main haid. Isteri Nabi Zakaria, isteri Nabi Ibrahim. Minta doa dia orang, minta orang Taala berkenan. Wa mar'atuhu dhahikatun fadhahikat fabasyarnahu bi Ishaqin wa min wara Ishaq Yaqub, kan? Qaimatun, kan dhahikah, sorry. Fadhahikat. Wa mar'atuhu qaimatun fadhahikat, terbalik semua. Wa mar'atuhu qaimatun fadhahikat. Dhahikat tu dengan hadat.
Bukan dhahikat tersenyum. Dhahika gelak, dhahik. Bukan gelak. Gelak ni. Enggak. Dhahikat hadat. Antara makna seerti similar dengan hadat, dhahikat Quran. Anak kata umur dia masa tu 90. Tak pernah haid langsung, umur 90. Orang dah menopause, datang haid balik, dia haid ke? Haid. Haid. Misal sebelum dia hamil tu, mai haid dulu, sah untuk nama haid, hamil. Betul berhenti. Pak Hasu kalau dalam tafsir sebut macam tu. Maksudnya, dia datang haid dulu, ada tempoh 24 jam, itu yang ulama' kita, dia ada istiqra', dia ada apa, kisah-kisah yang warid datang dalam di kalangan ulama' mufassirin cerita tentang isteri Nabi Ibrahim dengan isteri Nabi Zakaria tu. Pasal dia orang dapat anak pada umur dia orang dah berumur dah kan. Nabi Zakaria kata apa? Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Wahanal azmu minni, tulang-tulang aku semua lemah longlai dah ya Allah. Washta'ala ra'su syaiba. Dah menyala-nyala dah uban di kepala. Antara disebut tu wa mar'ati akhir, isteri aku pula mandul. Tapi fahabli min ladunka waliya. Dia minta juga daripada bagilah ya Allah waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Sebut tu. Dia minta sungguh doa tu. Dia minta doa pun selepas dia tengok Allahumma salli. Siti Maryam, waktu dia mengasuh Siti Maryam tu, dia yang dapat undi jaga Maryam di Baitul Maqdis. Ada benda pelik berlaku kat Maryam ni. Dia yang ajar Maryam kitab Taurat apa. Memang jadi perempuan salihah. Tapi berlaku pelik kat dia. Musim panas, waktu dia pergi naik tempat Maryam duduk di atas loteng kat Masjid Aqsa tu, datang musim panas ada buah musim sejuk ada buah musim panas. Padahal tak ada siapa pun berani nak bersuruh muka dengan Maryam di kalangan tok siap masjid tu. Selain semua lelaki, dia seorang je perempuan. Bila dia tanya, anda lelaki hal, macam mana kau boleh dapat buah ni? Qalas huwa min indillah. Ini semua daripada Allah Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dia dengar bighairi hisab tu. Terangnya hati budak ni. Dia boleh faham Allah Ta'ala yarzuq. Allah Ta'ala bagi rezeki min ghairi hisab, min ghairi hisab, min ghairi hisab. Jadi di atas tu lah, dia hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situlah Nabi Zakaria doa minta pada Allah Ta'ala supaya dikurniakan pada dia zuriat. Umur dia dah 120 tahun. Cerita Nabi Zakaria lah. Bila cerita tentang isteri dia tu, tentang cerita wa maratuhu qa'imatun fadhahikat. Siap. Aqallut tuhrin tadi asal sebut. Baina hadutain. Antara tempoh selalunya juga wanita ni, orang perempuan, dia punya tuhri panjang selepas dia bersalin. Lepas dia bersalin, ada nifas, berhenti nifas tu, nak main haid pula selepas nifas tu. Yang tu selalunya tempoh suci panjang. Dan kalau suci pula, adakah syarat 15 hari? Tidak. Pasal dia bukan bainal haidatain. Tapi dia bainan nifas wal haid. Sah untuk dia kurang daripada 15 hari, 15 malam. Begitu juga antara haid wa nifas. Sah untuk kurang daripada 15 hari, 15 malam. Suci, tempoh suci tu. Tipnya, bila hamil tak ada darah haid, 9 bulan 10 hari, maksudnya suci lah. Jadi tempoh dia 9 bulan tak main haid tu. Tapi hamil, wanita hamil kalau keluar darah, sah nama haid. Kalau cukup syarat 24 jam. Jadi kalau sebelum bersalin, ada keluar darah, ada 24 jam, sah nama haid. Itu kita sebut damu talqin nama haid tu. Kalau buat haid, sah untuk nama haid. Jadi bila ada tanda-tanda nak bersalin, tapi bersama tu ada darah mana ibadat?
walaupun bukan rupa darah haid. Masa darah haid, walaupun warna keruh, sah nama haid. Walaupun kuning-kuning, sah nama haid. Bila sah nama haid, dia tinggallah solat pasal ada makna ibadat. Kalau keluar 8 pagi, esok pukul 10 pagi baru bersalin, darah tu duk keluar, jadi ada 24 jam, sah nama haid. Jadi sembahyang yang dia tinggal tu tak ada apa-apa. Lepas dia bersalin, tu nipas lah. Jadi masa hamil tu keluar darah tu, sah nama haid. Sah nama haid. Jadi tak solat. Ada mana ibadat. Sah. Jadi antara haid, saya nak cerita antara haid dengan nipas tu macam mana? Habis haid, bersalin, jadi ada waktu selang bersalin, lepas tu beranak keluar nipas. Sekejap sangat. Antara haid dan nipas. Boleh jadi tu? Boleh? Tasbih tu tasbih masalah tuhri bainan haid wa nifas. Kalau ke belakang, maksudnya haid, silap. Dah bersalin, nifas, maksimum 60. Tak boleh lebih 60. Lebih ada istiadah. Kalau katalah berhenti betul-betul tepat 60. Selang sehari, mai pula haid. Boleh? Sah nama haid. Tak syarat 15 hari. Pasal dia bukan bainal haidatain. Tak syarat 15. Kalau gitu, kalau tak bukan bainal haidatain, bila ada fasil aja antara nifas dengan haid, dan haid, darah yang keluar tu keluar daripada maksimum 60 selepas daripada bersalin, sah untuk darah yang datang semula tu adalah haid. Cuma syarat dia masih ada fasil. Masih ada fasil. Bila ada fasil, sah darah tu untuk nama haid. Sah nama haid. Dan tak syarat kena ada suci 15 hari, 15 malam, pasal dia bukan bainal haidatain, tapi dia bainan nifas wal haid. Contoh hamil tadi, yang tu baina haid wal nifas. Waktu kena tengok majmuk, baru jumpa masalah tu. Satu dia cerita. Satu dia cerita. Itu pun dalam majmuk dia cerita tu benda asas nak faham. Matan dia, ini kita tengok baina haidatain. Jadi faham ada apa haid, baina haidatain, baina haid wa nifas macam mana, baina nifas wal haid macam mana. Ambil faham dengan matan tu, tapi dengan kita syarahkan apa muqabil dia. Tu asas tu dalam bab haid. Bukan ada detail-detail lagi tu. Tapi bila kita tak biasa jumpa kitab besar tu, baca kitab kecil, kita tak kerti nak mengolah, nak memaham, itulah. Tapi kalau ikut yang tu asas ya, dalam bab faham. Macam sebut, sekurang-kurang 24 jam, banyak 15. Dengan contoh 5 hari mana mandi tak mandi itu pun. Bukan cerita tafsir lagi. Baru cerita, ambil faham daripada aqallu haid 15 hari, aqallu haid sehari semalam, paling banyak 15 hari 5 malam. Apa keberangkalian di atas 15 hari dengan 24 jam tu macam mana. Baru cara ambil faham macam tu ya. Belum detail-detail lagi. Yang mana ada colour, tak ada colour. Nak tamyiz dengan warna, dengan bau, dengan likat. Itu lagi ya. Halus tu. Lemak-lemak itu bahas tu. Tidak ada siapa nak kena faham dia. Cuma bab kita punya kitab ni dia ringkas lah. Ringkas. Siap. Selesai tu. Bab haid disebut tak kat tu ya. Kalau tak faham juga, fanzur fatlubhu minal mutawwalat. Kalau Batul Qorib selalu sebut tu. Fatlubha minal mutawwalat. Yang ni kitab rendah je. Kitab dia ni mutawassit. Tapi dia tak uslub sebut fatlubha minal mutawwalat. Kita tambah negeri lah. Uslub fatlubha minal mutawwalat tu uslub Batul Qorib. Kalau uslub Batul Wahab dia lain pula. Kalau kita ngaji Batul Wahab, dia macam kita baca, tengok kitab lain, fiqh lain tak sebut pun uslub macam tu, bahasa macam tu, hukum hakam macam tu. Lagi Zakir Ansari sebutlah. Batul Wahab ni Zakir Ansari punya. Itu hadza min ziyadati. Ni tambahan aku. Dia uslub macam tu pula. Masing-masing ulama dia ada style dia. Kalau Batul Mu'in ni dia tak ada sebut uslub-uslub tu, tapi style dia bagi atof tu. Ujung mana. Dia pergi misal ni bukan misal dengan misal dia bagi duduk dekat. Misal ni misal takhaluf. Bukan misal mutabik. Misal dia misal takhaluf.
Oh, dia ibarat waktu mu'in dia macam tu. Dia kena. Macam tu. Masing-masing ni style boleh. Tak sama. Yang tu yang tutup guru kita baca kitab macam-macam. Baca Tahrir. Baca Batu Wahab. Baca Minhajul Talibin. Baca Batu Qorib. Habis Syujak. Matan dia habis Syujak lah. Baca Batu Mu'in. Cuma Batu Mu'in ni lah kalau tengok. Kita roh baca. Allahumma. Pasal tumbuh ingat saya tak baca. Dulu baca lah. Sekarang ni tak tahu dengar dia orang geng-geng masih tumbuh tu. Tak, memang tak baca, orang tak baca. Pasal dia susah sikit. Dia susah. Tapi Yaman tak ambil kan? Yaman dia banyak Yakut. Minhaj ada. Dia Yakut Nafis kan? Yakut Nafis. Dia baca tu. Habis Syujak tak baca? Baca. Dia kitab dia Yaman dia. Yaman dia. Yaman tak baca. Tu yang bila baca betul ni nak kata macam mana, nak kata terlagah tak lagah, tapi ragam masing-masing tu lah. Ragam masing-masing. Baca Yakut Nabi tak susah je. Ri. Baca hak ni kau kepala. Kita dah biasa baca ni, baca hak tu lah. Rasa senang kan. Lebih dia macam tu. Lebih mengaji ni lah. Ngaji kitab taf punya susah. Kita dah tahu seluk cara dia tulis susah tu macam mana, ragam nahu dia macam ni. Bahasa dia pula bahasa Malbari. Baca hak memang usul Arab betul ni, tak ada heran. Nah, sampai baca lah. Rasa tak mencabar aje. Senang aje. Alah, senang aje. Macam ikna senang aje. Nah. Baca ni lah susah, baca kitab mereka yang ni susah. Antara kitab susah sekarang yang sorry. Batu Wahab tuan. Matanya Minhajul Tulab. Diringkas, talkhiskan Minhajul Talibin tu. Kitab yang dia sendiri punya. Yang tu dia ringkas Minhajul Talibin. Allah. Minhajul Tulab. Manhajul Tulab, bukan Minhaj. Dia buat tahrir. Tahrir. Tahrir tu macam apa? Dia punya style lain. Style dia lain, dia hak lain. Kita biasa sebut rukun syarat tu kan. Sekali dia sebut Al-Mashu Ahada Asyara Baban. Bab sapu ada 10 bab. 11 bab. Tak mana mashu fil wudu. Fi tayammum. Kemudian sahibul jabair. Mashu farji. Mashu dubur. Mashu dia sebut. Semua mashu yang fiqh ada. Dia sedar lah. Tu. Dia punya suluk yang tu pula. Kalau kita tak pernah ngaji fiqh tu, mendidih kepala. Uish. Masuk. Ada yang suluk yang tu. Tahrir. Macam mana? Kalau dalam muamalat dia sebut sirah uqud la yahtaju ila jawab. Tak ingat saya berapa bab. Lama tinggal tahrir. Dulu arwah tu baca, kita boleh rasa agam kitab tu. Dia sebut lah. Berapa bab. Maksudnya sirah ijab ada. Tak syarat ada qabul. Bab apa? Bab waqaf tak syarat ada qabul. Bab hibah tak syarat ada qabul. Bab uqud ni. Jual beli kena ada qabul. Salam kena ada qabul. Nikah ada qabul. Sirah apa yang tak perlu qabul tapi sah, tapi jadi. Wasiat tak syarat qabul. Syarat dia ada beradi. Kedepu. Oh, dia punya fiqh dia. Masya-Allah. Tapi kena lalu fiqh lain dulu. Ngaji dia, balas dia best. Baru cabar kita punya faham tak faham. Tapi kalau tak pernah lalu, didih kepala. Banyak. Benda ni tak faham. Level orang dah biasa lalu lah. Ngaji tahrir apa ni. Ada orang budak-budak baru-baru dia ajar tahrir lah. Wah, terror. Saya tengok bukan buat dia. Dia ni tak hati ajar kita. Dia macam ajar budak-budak ajar kiraan. Orang ajar lah. Tuatul atfal apa dulu. Kunun mati ke. Makhraj huruf. Ini kita kira lah. Tahu cerita turuk. Ni turuk siapa? Turuk Hashimi. Turuk apa lagi nama? Cerita turuk lah. Apa? Sekali lalu lah gitu kan. Nak sebut kitab kita lah. Ba'ahid ni dia ringkas.
Baik, selesai. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati. Haram bihi bil haid ni ma yahrumu bil janabati, barang yang haram dengan sebab janabah. Siap. Jadi antaranya semayang, tawaf, puasa, hamil Quran, hamil mushaf, qiraatul Quran. Itu antara yang kita bicara dah lepas, yang haram dengan sebab janabah. Lagi, wa mubasyaratu ma baina suratiha wa rukbatiha. Atau daripada ma yahrumu juga mubasyaratu, macam marfu'ah atau pada marfu'. Wal atfu 'ala al marfu'i marfu'un. Mubasyarah, sentuhkan ma baina suratiha, bersentuh langsung kulit dengan kulit. Itu istilah mubasyarah. Daripada anna basyaru mislukum, antara panggil basyar ni manusia, tak dipanggil basyar pasal nampak basyarah, nampak kulit. Banyak-banyak mamalia ni, mamalia yang nampak kulit manusia, lain semua nampak bulu. Kita bulu yang paling sikit sekali. Insan ni bulu paling sikit. Itulah insan dipanggil basyarah. Jadi basyarah, basyarah, yubasyiru, mubasyarah, maksudnya sentuh kulit dengan kulit. Itu mubasyarah. Bersentuhan kulit. Ma barang yang antara surrah wa rukbah. Antara surrah dan rukbah. Antara pusat dan lutut. Kaedah kita mazhab Syafi'i haram. Kalau bab Hanafi, bab ni dia longgar. Dia yahrumu fil haid ni al-jima'. Mashu mubasyarah baina surrah wa rukbah halal. Kita tak. Kita haram. Pasal apa? Dia termasuk dalam ikhtiyar. Yang baik isyarat Rasulullah kata, Allahumma salli alaihi wasallam. Siapa yang boleh tahan keinginan dia bila dah sentuh baina surah wa rukbah. Boleh break, takut break tak makan. Kalau arwah batil sebut itu. Takut break tak makan. Satu istilahnya kena saddu zara'i, tutup jalan. Jangan ada jalan-jalan yang boleh menyebabkan jadi jima' baina zaujain dalam apa? Dalam masa haid tu pasal apa? Sabab dia pasal mubasyarah. Satu haram kan, apa istilahnya? Saddu zari'ah istilahnya. Tutup jalan. Tutup jalan. Saddu zara'i. Siap. Wa qila yahrumu ghairul wati'. Itu qila. Qila ni dalam mazhab Syafi'i kita yang tu qila. Qila qala ba'dul fuqaha asy-Syafi'iyyah. La yahrumu ghairu wati'. Dalam mazhab Syafi'i ada yang kata la yahrumu illa jima'. Ghairul wati' aja. Wati' tak boleh. Lain pada tu, lain pada wati' sah, boleh buat. Itu qila. Qila ni dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam Hanafi yang tu usul dia. Dia usul. Siap. Wa ikhtara an-Nawawi fi tahqiq li khabar Muslim. Dan telah memilih akan dia akan qil ni oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi pun ada ambil qil juga. Fi tahqiq dalam kitab tahqiq dia. Jadi walaupun Imam Nawawi, tapi bila dia menyalahi jumhur, pendapat Imam Nawawi ni, kikol da'if. Kila, itu ada ke iftak-iftak kita dalam qawaid Syafi'i ni jadi macam ni? Memang ada kan? Satu, tak ada kaedah kita pilih ambil kaul ni bukan kaedah dengan syahwat. Dia kaedah mura'atul ahwat kan? Pilih nak jaga yang mana lebih cermat, bukan pilih yang mana aisar. Bila pilih mana aisar, tu yang jadi ghairu mutadayyin. Hukum macam orang tak ada agama. Pasal dia istilahnya itiba'ul hawa, bukan ihtiyat bima harrama. Bukan nak cermat dengan apa benda yang diharam, tapi membebaskan diri daripada belenggu syariat. Pasal ambil akwal-akwal yang semua untuk tasahul bid-din. Geng-geng muda, paman-paman muda lah ni, tu lah.
Ada kaul. Buat satu daurah, buat satu seminar, khas untuk hentam pahaman mazhab. Untuk menunjukkan kita tak bermazhab, kita bebas mazhab. Khas, buat daurah. 3 hari. Perkampungan sunnah. Buat apa? Hentam mazhab. Ada. Itu pelik tu, pahaman dia. Dia hentam mazhab, sedangkan dia pun mazhab juga. Mazhab yang tak ada mazhab. Mazhab lah tu. Hum yu'adun mazhab. Padahalnya wahum al-mutazahib. Dia orang pun ada mazhab. Mazhab apa? Mazhab yang tak ada mazhab. Mazhab lah tu. Ini mazhab kelima. Mazhab yang tak ada mazhab. Jadi sebenarnya dia nak tolak mazhab, dia pun sebenarnya ada mazhab dia. Cara dia berjalan macam mana? Ada cara berjalan dia, lah mazhab. Itu mazhab lah tu. Pula tu rojak pula tu, campur macam-macam. Tak boleh, saya berletik betul panjang. Asal sebut Imam Nawawi. Walaupun daripada Imam Nawawi, tak pas kata kil, cerita ialah kil ni. Amanah ulama' dulu, walaupun do'if kalau ikut sebut, tapi amanah mereka bab ilmu, cerita ialah. Jadi cerita ni bukan untuk amal, cerita ni untuk menunjukkan amanah mereka. Ada istilahnya tokoh juga sebut, itu je. Bukan untuk amal. Memang banyak perkara yang kadang cerita bukan untuk amal, tapi nak cerita sebab tak amanah ilmu, amanah maklumat. Yang ni ada pendapat macam ni. Itu je. Bukan nanti beramal. Memang ulama-ulama kita itu. Yang kalau kita buka baca kitab Batu Qorib ke apa, dia sebut wa fi ba'dhin nusakh, pada salinan matan. Matan yang antara yang dia dapat, dia nak salin, ada bunyi macam ni. Ada yang hazaf ni. Ada yang sebut dengan ibarat macam ni. Ada yang macam ni. Kalau ikut dia tak sebut, tak apa, sakit kepala kita. Kita bukan ada kaitan dengan nasah-nasah. Dia salin tu, salin je lah. Tapi amanah dia dengan nasah yang dia jumpa, ada yang macam ni. Dia cerita juga, ada salinan matan macam ni. Padahal makna tak ubah pun. Dia cerita juga, macam apa? Amanah mereka dengan ilmu sampai tahap tu. Ulama kita, mereka punya disiplin ilmu macam tu. Main hak belakang ni, tak faham disiplin ilmu. Ni ada ulama cerita. Kalau tak bermanfaat, buat apa dia cerita dalam kitab? Yang tu lah. Dia punya faham macam tu. Ulama kita tulis dulu, dia tak uslub yang macam lain. Dia tak amanah ilmu. Dia akan ikhbar apa yang sepatutnya dia kena khabar. Kalau hadis pun misalnya ada hadis macam ni. Atas kata hadis, memang hadis lah, cerita hadis. Dia nak cerita apa yang dia terima di riwayat. Yang ni terima riwayat. Macam mana. Tetap terima. Walaupun benda tu macam pahit yang nak telan, tapi atas riwayat yang memang ada, memang sah. Yang riwayat pun ahli siqah macam ni. Di riwayat dia cerita. Itu macam mana nak ihtimal, nak tanggung itu, tu bukan kerja rawi. Itu kerja mujtahid lah. Selesaikan semua masalah nasih, mansur, mutlak, muqayyad, macam mana nak ihtimal, nak pakai mana tu. Ulama-ulama mujtahid lah. Dia mahu ulama riwayat je lah. Baik, yang ni Imam Nawawi disebut dalam kitab Tahqiq di Khabari Muslim, kena pakai hadis. Itu kalau nak berdalil pakai hadis, semua boleh sebut dalil. Tapi di atas kawaid nak istimbat tu, bukan senang tu. Pula tu lain-lain mazhab, lain kawaid. Dari segi mana cenderung nak ambil mana dulu kan. Jadi hadis tu bunyi macam ni, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah oleh kamu akan setiap sesuatu illa nikah, melainkan nikah. Murad nikah tu wata'ah, melainkan wati. Jadi antara makna nikah ni wata'ah. Antara makna nikah dhamma kan, ad-dhammu lughatan. Jadi murad sini illa nikah ai illa wata'ah. Jadi buatlah. Jadi hadis ni kata isna'u kulla syai'. Ada hadis lain Rasulullah kata yang tu tak ingat lah. Apa hadis lama tak sebut. Siapa yang lebih boleh menjaga keinginan dia daripada aku? Rasulullah disentuh baina surah wa rukbah. Tapi kata dia, siapa yang boleh jaga keinginan dia lebih daripada aku? Maksudnya yang orang lain nak sentuh Rasulullah, dia boleh break. Orang lain tu yang siapa yang memang boleh jaga keinginan dia daripada aku. Kita yang tak sentuh apa-apa pun kadang tak ada break. Sikitlah sebut-sebut benda itu kan.
Ulama ambil faham tu. Tu yang kata berbeza cara nak ambil istinbat hukum, kaedah macam ni, macam mana. Ulama mujtahid bukan tak tahu Quran hadis. Tak tahu Quran hadis keluar ijtihad, bukan boleh jadi mujtahid. Yang tu pun selalu ayat-ayat kelakar kita dengar daripada buat-buat yang tak faham ni. Kita dah Imam Syafi'i pun tak jumpa hadis ni. Dia Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Tak jumpa hadis tak boleh jadi mujtahid. Mujtahid ni orang yang tak pernah tertinggal apa pun dalam bab ilmu yang bab berkaitan dengan usul Quran, hadis. Quran tu bukan Quran atas qiraat Asim riwayat Hafs. Semua wajah qiraat, hatta yang dhaif, yang maudhu' pun dikenal perawi satu. Dan di atas qiraat maudhu' tu pun bukan maudhu', qiraat syaz. Yang tu kerana jadi sebab untuk dia bercenderung ambil pendapat sesuatu ayat atau tafsir yang ada dalam ayat. Bab potong tangan misalnya, Quran sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nak potong tangan kanan ke kiri dulu. Faqta'u aydiyahuma. Mana ada riwayat lain? Aydiyahuma. Potong aydiyahuma, jamak pula tu. Potonglah tangan-tangan keduanya, tangan kanan kiri. Enggak susah nak istinbat hukum. Tapi ada qiraat syaz, bukan maudhu', sorry. Ada qiraat syaz sebut as-sariqu was-sariqatu. Tak ingat siapa punya qiraat ni. Kalau belajar disiplin qiraat kena sebut siapa qiraat siapa ni. Riwayat siapa? Disebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aymanahuma. Jadi daripada watan aiman itulah Imam kaedah Imam Syafi'i ambil pada qiraat yang qiraat syaz ni. Buat apa? Nak dudukkan potong tangan kanan dulu. Kemudian tangan kiri. Jadi gunakan qiraat. Jadi dia bukan tasahul. Ambil atas pendapat dia mana-mana tu. Semua ada kawaid. Pula tu nak sebut, meliputi ilmu mereka ni, qiraat, semua wajah qiraat, semua dalam kepala. Hadis, semua hadis, riwayat, sanad, semua dalam kepala. Kawaid Arab, nahwu, sarah, cerita lah, balaghah, tak balaghah. Untuk nasih, mansuh, tarikh, apa semua dalam kepala. Di atas keupayaan itu ijtihad. Ijtihad pun bukan ijtihad untuk pilih mana aisar, tapi di atas kaedah ahwat, mengikut kaedah dia. Sikit sana. Itu zaman ni kalau dia orang buat assignment macam tu lah. Dia sebut pendapat. Last sekali dia akan sebut ni. Ada pendapat yang membolehkan mubasyarah baina surah wa rukbah berdasarkan hadis. Riwayat ni Islam kullu syai'in ila nikah ke depan ke depan. Sekali yang tu dibuah panjang pasal dia nak sokong pendapat tu pada saya dengan hadis yang begitu banyak. Dan pendapat ulama siapa yang sokong ni dia sebutlah saya lebih cenderung pendapat yang kedua mengatakan boleh melainkan nikah. Pasal apa? Berdasarkan riwayat hadis yang saya telah sebut begitu banyak. Yang tak bagi tu disebut hadis sikit je. Ini pun perawinya dhaif. Kau ajak orang ni. Ada orang buat isaban mesti macam tu. Itu. Memang macam tu. Tengok ragam-ragam ni orang menulis. Kita baca tu rasa nak tampak. Pasal dia menimbulkan satu persepsi pada orang ramai. Dia orang punya kajian ni betul. Padahal salah cara dia menulis. Khianat dalam bab amanah ilmu. Bukan macam tu kaedah menulis. Tapi itu seluk dia orang. Wa idzan qata'a damuha halalaha qabla al-ghusli shamun. Baik. Jadi asal nak sebut bila inqita' haid wajib mandi. Dia kata wa idzan qata'a damuha bila terputus damuha damul mar'ati ataupun damuha damul haid mar'ati ya. Jawab bagi idza halalaha qabla ghusli shamun. Halal bagi orang perempuan ni sebelum dia mandi, puasa. Bolehlah puasa. Satu. La watun, tak boleh wati. Wati tak boleh lagi. Untuk wati, atas jumhur, wajib mandi. Baru boleh suami wati dia. Walaupun dah berhenti dah. Khilafan Imam bahasahu al-allamah al-jalalus sayyuti rahimahullah. Hal keadaan aku kata musannif la watun ukhalifu khilafan, aku menyalahi sebagai khilaf
Maksudnya menyalahi pendapat barang yang telah bahagikan dia oleh Alamah Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah taala, yang dia kata sah untuk suami wati isteri yang dah inqita' damul haid qabla ghusli untuk wati isteri dia. Tapi itu qaulnya. Siapa yang buat benda tu, dia kata halal, tak jatuh murtad pasal dia khilaf. Ada ulama kata halal, tak halal. Tapi sebelum inqita' dami kata halal, murtad. Pasal itu masuk maklum, syai' maklum fid din bid darurah. Rahsia dia sebutlah. Ada hadis Rasulullah bila ditanya apa yang halal ke atas seorang lelaki daripada isteri dia dalam masa haid, Rasulullah kata ma fawqal izar. Rasulullah kata ma fawqal izar. Izar tu kan pakai pinggang ke lutut. Ma fawqa, bukan ma tahta izar, ma fawqa izar. Kalau sebut hadis-hadis tu, kalah hadis tu lagi. Tu saya kata kalau orang jenis buat assignment, tengok dia cenderung apa. Kepala otak dia macam mana? Kalau otak dia nak cenderung kata boleh wata'i. Boleh wati, boleh mubasyarah baina surah wa rukbah ila wata'a. Melainkan wati dia tak boleh. Dia ambil hadis-hadis ni, hadis-hadis yang kata tak boleh tu disebut lagi. Sebut pula tu disebut riwayat dia dhaif kerana ada perawi ni. Jahat cara menulis tu. Saya sebut. Memang ulama kita sebut cara menulis itu nama dia khianat. Khianat menulis. Tapi dia mesti diajar cara macam tu. Kasar sikit lah kan. Orang mesti dengar barang tu dengar. Barang tak barang. Orang tengoklah apa orang buat. Ni yang cerita macam ni orang mestilah cerita kat saya. Bukan saja dalam bab agama. Dalam bab lain pun apa. Lah ni memang uslub macam tu. Paling banyak dalam bab agama. Memang ni uslub dia. Uslub buat assignment. Uslub buat assignment. Nak kuatkan hujah, buatkan banyak dalil untuk unjukkan kuatkan kita. Datang dengan hujah puak yang tak sama dengan pendapat yang kita tu, hanya pendapat yang sedikit, pula tu ambil pendapat daripada nas dia yang paling lemah dan lemah kan nas dia. Tu kaedah nulis dia. Saya pun tahu slow. Senang je. Bukan kaedah nulis macam tu. Kaedah ulama kita dulu kalau disebut nakal betul-betul ni, Indah Syafi'i macam ni, Hanafi masing-masing hormat kata dia, wa indana al-mubasyarah baina surah wa rukbah haram. Hadza amaluna wa hadza indana. Rawiyan an syuyukhina. Wa tamaddahu. Orang sebutnya tu. Walaupun atas Hanafi yang ni usul dia. Kita tak boleh kira dia. Tapi dah sebut kita kaedah kita ikut kaedah kita. Tak ada pula nak tarjih atau yang ni saya cenderung. Tak ada kaedah kita itu. Sebut kata ulama mazhab, kita nak beramal ikut disiplin ihtiyat. Qawaid. Siap. Wa rabi'aha nifasun. Maksud dia apa? Halalaha saumun. Maksudnya kalau tak mandi lagi tu dia Sah puasa lah. sah puasa, tapi maksud waktu on tu maksud tak boleh tu. Tak boleh. Dia tak mandi lagi. Kena mandi dulu. Kena mandi dulu boleh wati. Jangan cek tak ada. Suami pun dah mengelepar lah. Walah. Mengelepar je apa ni. Mana boleh. Itulah maksud tak boleh. Yang tu kena faham tak pasal orang tak kahwin dia tak tahu. Masalah ni. Orang kahwin dia tahu. Kalau kahwinmu kahwin dah tua umur 50 orang kahwin ni lain. Kahwin umur 20 kahwin ni lain. Umur 15 kahwin lagi lain. Yang dah lebih ampal pun dah lebih 15 tak ada. Kalau ikut dalam kaedah ulama-ulama dulu, umur berapa nak pergi kahwin? Kalau tanya umur berapa nak pergi kahwin? Kalau orang lah ni habis mesti umur 25, 26 baru pergi kahwin. Kalau orang dulu umur 25, 26 anak 8, 9 Umur kahwin apa? Lelaki 15.
15. Perempuan 10. Oh dia. Lepas tu belah India tengok memang amal ni lagi. Tadi cakap apa? Bosi Pasha itu apa? Tadi Pasha 16, 17. Umur Asir ke? 17 kahwin. 17 kahwin. Tu lelaki. Perempuan lagi 12 kahwin dah. 12 kahwin dah. India kahwin umur 12 tahun biasa lagi. Tak jadi pelik. Tak ada istilah. Macam apa? Pertubuhan bodoh-bodoh tu. Bodoh bengong tu. PBB tu. WHO apa tu. Kata dia perkahwinan bawah umur lah, apalah. Umur kepala otak kau. Itu kaedah kau. Kami bukan ikut kau. Kami ada rasul kami, ada ulama kami. Yang jadi kiblat kita untuk kita nak boleh buat benda-benda apa dalam syarak. Kita ada hukum syarak. Pergi ikut WHO apa. WHO kahwin bawah apa? Yang bawah umur 15, 16. Umur 18 baru kahwin. Maksudnya kahwin bawah daripada umur 18, walaupun cara sah, nama dia penderaan ke atas wanita. Apa gila babi hukum tu? Bukan gila babi, kalau bahasa babi gila. Apa? WHO. Saya nak reka sebutan PBB reka dah pertubuhan bengong dan bodoh. WHO ni nak buat apa? Apa nak reka WHO ni? Memang World Health Organization tu. Woi tak ada otak ke apa? Woi. Haprak otak. Woi WHO. Woi haprak otak. Wah ya. Nak kata bukan pertubuhan Islam. Yang kita dah ikut SOP apa ni pun WHO lah. Kadang-kadang WHO pula tu tengok majlis MKN lagi cepat bertindak. Yang pejabat agama selalu sekolah boleh lah. Ni satu hal lah. Naik balik ni satu hal lah. Tapi bila boleh buat kenduri, boleh buat ni, boleh kan. Masjid duduk jarak-jarak lagi. Kedai makan pun duduk sebelah. Tak ada dah pangkar-pangkar lah. Tapi masjid duduk pangkar-pangkar lagi. Duduk pangkar-pangkar lagi. Sikit lah sebut tu. Dia macam tertinggal 10 tahun punya teknologi kan. Perkembangan tu lambat. Marah dia pun ni. Marah ada orang majlis nak tengok. Apa cerita ni? Siap itu. Robert Nifas. Ada soalan? Itu dulu.